Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا ما علمتنا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا ومنهاج حياتنا وشفيعا لنا يوم القيامة يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا بالقرآن وارحمنا بالقرآن ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما بعد. InsyaAllah di pagi yang bahagia dan mulia ini mari kita tadabbur pada ayat 19 daripada surah Al-Hadid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Alhamdulillah, satu ayat daripada surah Al-Hadid ayat 19 kita akan sama-sama mengambil pengajaran serta tadabbur untuk kita menjadi pedoman jadi cara hidup kita semasa kita hidup di atas dunia ini. Setelah mana Allah Subhanahu wa taala dia menjelaskan tentang kelebihan orang yang suka bersedekah dan orang yang membelanjakan harta pada jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah janji untuk nak menggandakan kepada mereka dengan pahala yang sangat banyak melimpahi daripada kurnia Allah Subhanahu wa taala dan juga pahala yang mulia iaitu ajrun karim atau ajrun dan juga ajrun kabir. Maknanya pahala yang besar ni tidak lain mereka syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah beralih pula menjelaskan tentang kelebihan orang beriman. Saat ni orang orang sedekah di segi ibadat apa ni harta benda. Hak ni pula di segi ibadat segi hati. Kerana iman ni hatilah. Hati juga dia beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman, dengan ikhlasnya, dengan takwa kepada Allah. Maka orang beriman tidaklah sia-sia. Maka Allah Taala beritahu kepada kita bahawasanya
wallazina amanu billahi wa rusulih, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Dua rukun iman Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni. Satu beriman kepada Allah, yang keduanya beriman kepada Rasul-Rasulnya. Dengan tidak membezakan antara seorang Rasul dengan seorang Rasul yang lain. Kerana dalam akidah agama lain, terutama agama Yahudi, agama Nasrani ni dia beza. Agama Yahudi dia tidak terima Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Dia bezalah. Yang melebihi antara satu sama lain. Bahkan dia tidak beriman dengan mana-mana rasul yang dia tak say beriman kerana turut hawa nafsu dia. Tapi kita orang-orang Islam ni suruh beriman belaka, la nufarriqu baina ahadim minhum. Itu dasar yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran dia. La nufarriq, dan kita tidak beza di antara seseorang di kalangan mereka itu. Semuanya kena beriman belaka. Daripada rasul-rasul yang Allah Subhanahu wa taala utuskan kepada umat manusia. Berapa orang rasul tu kita tidak boleh nak tahdid, nak sakat kata ada berapa orang rasul. Cuma kita beriman, disuruh beriman saja. Kerana rasul ada Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, dan ada yang Allah Taala tidak sebut dalam Quran. Tu. Jadi yang wari kata birusulihi ni kena beriman semua rasul-rasul kita. Inilah kelebihan kita orang Islam. Dia persamaan, faham sama pap di segi iman kepada rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun setengah orang lain, agama lain, dia beza. Dia melebihi seorang rasul atas seorang rasul. Orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan rububiyah dia, percaya kata Tuhan ni pencipta, penjadi manusia, penjadi langit bumi dan segala-galanya yang kita dapat lihat di atas dunia ini. Semua itu daripada rububiyatillah subhanahu wa ta'ala yang Tuhan jadinya. Itu yang panggil kata akidah rububiyah atau tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ni orang kafir dulu zaman Nabi dia beriman. Dia tak ada tolak. Wala in sa'altum man khalaqas samawati wal arda yaqulunna Allah. Tu. Yaqulunna Allah, kalau kamu tanya hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mereka itu, siapa diakah yang menjadikan langit dan bumi? Sesungguhnya mereka akan jawabnya Allah. Jawab Allah juga. Dia boleh sebut Allah tu nama Tuhan, maknanya setengah nama Tuhan tu yang beriman juga, bukan rububiyah saja dak. Sebab kita faham Allah tu makna satu nama yang terbesar, panggil Ismul A'zam bagi Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah ada banyak, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tapi Allah adalah sebesar-besar, semulia-mulia nama. Yang lebih daripada nama-nama yang lainnya. Maka orang kafir musyrikun di zaman Nabi, dia beriman juga dengan tauhid ni. Tapi dia tidak ada tauhid uluhiyah. Tauhid ibadah. Tauhid yang membawa kepada daripada rububiyah kepada ibadatillah wahdah la syarikalah. Itu makna tauhid uluhiyah. Sembah, semaya, doa kepada Allah yang Maha Esa, tidak bersyirik dengan dia. Itu nak sempurna tauhid, sempurna iman adalah mesti kena mengandungi tiga-tiga tu. Tiga-tiga tauhid tu. Barulah panggil ulaika humus siddiqun. Mereka itu ialah orang-orang yang benar. Orang yang benar.
Siddiqun, orang yang sangat membenarkan. Allahumma ja'alna minas siddiqin. Allahumma ja'alna minas siddiqin ya rabbal alamin. Orang yang benar di segi perkataan dia, benar di segi perbuatan dia, itu panggil siddiq. Siddiq ni mubalaghah. Macam Abu Bakar radhiyallahu anhu dapat gelar Abu Bakar As-Siddiq kerana dia percaya apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia percaya berlaku. Waktu Nabi pergi Isra' Mi'raj, klik mari royak kepada orang mukmin. Ada setengah orang mukmin tu ada juga orang ragu-ragu. Nah, tak apa yakin mana, tapi tak siapa keluar daripada agama. Tapi orang musyrikun, dia tu panggil mendustakan. Tak percaya kata Nabi pergi semalam tak apa semalam daripada Masjidil Haram kepada apa panggil di Palestin. Tu. Maka Abu Bakar bila ditanya dia tu, ya, aku percaya apa yang dicerita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi As-Sadiqul Masduq. Nabi itu orang yang benar dan orang yang dibenarkan. Lalu dapat gelar dia As-Siddiq. Orang yang sangat benar pada iman dia, pada perkataan dia dan juga pada perbuatan dia. Jadi orang yang beriman kepada Allah dan Rasul dengan tidak beza antara satu sama lain, mereka itu juga digelar sebagai as-siddiqun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wasyuhada wa 'inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum. Dan orang-orang yang mati syahid, asyuhada. Ada juga setengah ahli tafsir yang kata syuhada sini maknanya orang menyaksi. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi selarah dengan as-siddiqun, selarah dengan wallazina amanu. Kan cara masalah beriman. Di antara imannya itu syahadah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi masuk juga dari satu segi. Tapi kalau syuhada waliknya dipakai orang-orang yang mati syahid pada jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka itu berperang kerana mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Waliknya banyak ke lagu ulama ahli tafsir dia mentafsirkan iaitu orang-orang yang mati syahid. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka itu lahum ajruhum, mereka akan beroleh pahala iaitu syurga. Tu lahum ajruhum makna syurga, iaitu syurga. Dia pahala ni je sepatah panggil tekek nak pergi tukar dengan syurga. Kita dah himpun pahala, dia semaya tu semaya ni, semaya sunat tu sunat ni, dia sedekah, dia buat zakat, dia keluar zakat, dia buat haji, dia buat umrah, dia gapo. Kita ada beli kupon. Duk beli kupon tu. Tu. Untuk nak pergi tukar dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita kena memperbanyakkan pahala. Hak pesan kena perbanyakkan. Jangan perbanyak hak tidak diizin oleh Allah Taala. Nak semaya subuh 3 rakaat nak banyak tak boleh. Hak tu panggil lebih pula. Dia lebih tak terima belakalah. Hak 2 pun tak terima. Sekali dengan 3 pun tak terima belaka, ditolak. Man amila amalan laisa minhu satu amalan laisa min amrina fa huwa raddun. Siapa dia beramal dengan satu amalan yang bukan daripada asas agama, maka ditolak. Lebih yang tidak diizin tak boleh. Hak diizinlah ke. Wazkurullah katsira, uzkurullah katsira, zikir banyak tak apa, banyak mana pun tak apa, lebih lagu mana tak apa. Wasabbihuhu bukratan wa asila, tasbih pagi-pagi betul-betul pun tak apa. Tak banyak mana pun tak ada masalah tu, kerana diizinkan, disyarakkan, disuruh, diperintah, digalakkan. Adapun hak ada camkat dah kita buat tu waktulah, yang ada lebih lah, cukup dah lah. Tuhan terima dah kalau kita kerja dengan ikhlas sungguh, insya-Allah taala. Tu lahum ajruhum,
wa nuruhum, dan mereka akan perolehi cahaya-cahaya. Cahaya, boleh cahaya, boleh pahala lagi, cahaya lagi. Kita perhati di sini tengok Allah Ta'ala dia mula dengan as-siddiqun, lepas tu baru syuhada. Ini makam orang siddiq, orang benar tu lebih tinggi pada syuhada lagi nah. Padahalnya orang mati syahid, dia kerbai jiwa dia, nyawa dia, harta dia pada jalan Allah untuk pertahankan agama, tinggilah zurwatul Islam, dia panggil goh. Kalau goh hak tinggi, hak di atas belakang dia tu, kemuncak bagi Islam. Tapi dalam ayat ni Allah Ta'ala dia sebut as-siddiqun dulu. Dan dalam ayat-ayat lain pun seperti juga. Di antaranya ayat dalam surah An-Nisa. Wa man yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu diberi nikmat atas mereka itu. Bersama dengan orang yang diberi nikmat kepada mereka itu, siapa dia? Minan nabiyyin, daripada para nabi. Nabi yang tinggi ni disebut awal-awal. Lepas tu was-siddiqin, orang-orang yang sangat benar. Lepas tu baru wasyuhada, baru sebut orang mati syahid pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tidak diberi peluang untuk mati syahid pada jalan Allah, maka kita ambil as-siddiqun. Walaupun nak mati syahid pun kita ambil selalu, ambil dua-dua selalu dah. As-sidqu wasyahadah, benar bersama syahadah. Hak tu lebih tinggi lagi, lebih dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam syurga ada pekat tinggi, Nabi tinggi sikit. Lepas tu orang sedikit rendah sikit. Tapi tak jauh lah panggil, tak jauh. Sebab apa? Ma'al lazina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Allah, masya-Allah. Oleh itu mari kita bersifat dengan benar dan kita patna jadi sangat benar, jadi siddiq. As-sadiq, lepas tu as-siddiq. As-siddiq itu makna tinggi. Orang banyak benar, orang sungguh benar. Benar-benar sungguh dia. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Sebaliknya, Allah royak dua di sini. Royak orang yang dapat kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah gelar orang beriman dengan Allah Rasul sebagai siddiq dan orang syuhada mendapat pahala dan cahaya. Sebaliknya wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina, orang-orang yang kufur, ingkar, wa kazzabu, serta mendustakan ayat-ayat keterangan kami, ulaika ashabul jahim, mereka lah orang yang menjadi ahli neraka. Royak dua, royak hak tak molek, royak hak molek. We manusia, hamba Allah we pilih. Nak duduk dengan amanu billahi wa rasulih ke, atau nak duduk wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina. Biasanya orang kafir, bila kafir ni, bila dia tolak adalah dengan sebab dia kazzabu bi ayatina. Takzib tu sebab kepada kufur, mendustakan ayat Allah. Tanda Quran ko, mendustakan Tuhan tak jadi langit, bumi ni bukan Tuhan jadi dengan tamacat. Tu kita bimbang benarlah anak-anak kita dek mengaji di sekolah. Kalau ada pelajaran wityasa yang dia tu nen di segi gapo jadi secara tamacat, jadi sendirilah.
Tu. Tu membawa kepada dia tu duk pegah tu lah. Tu. Langit jadi sendiri, bumi jadi sendiri, angin jadi sendiri, laut jadi sendiri, bukit jadi sendiri. Jadi secara otomatiknya menafikan Tuhan. Tu. Sebab tu kita kena tani tauhid. Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah bahwasanya Allah lah yang menjadikan langit, Allah lah menjadi bumi, Allah menjadi manusia. Bukan jadi manusia, bukan daripada kera dak lah. Hak tu panggil apa ni, teori Darwin. Tu. Na'udzubillah min zalik. Ulaika ashabul jahim. Mereka itu adalah ahli neraka jahim. Allah Ta'ala sebut kalimah jahim ni banyak juga dalam Quran. Satu nama neraka jahim ni tak kurang daripada 23 kali Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam Quran. Apa beza dengan Jahannam? Jahannam pun banyak, lebih banyak lagi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam Quran lebih pada 70 kali sebut. Tu. Jahim ni maknanya syadidul hararah, sangat terpanah. Tu jahim. Neraka yang bersangat kepanasan dia tu. Dia bakar api, nyala api yang sangat teruk. Itu jahim. Adapun Jahannam ni dia pasal patak ni. Patak. Maknanya dalamnya. Pas dalam ni mana lapis-lapis lah, lapis-lapis pula. Nak sampai ke atas ni. Tu. Habis tu Tuhan tak orang munafik. Kadang-kadang capur dua tu duduk di Jahannam. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Tu ialah tu. Sesungguhnya orang munafik duduk di bawah sekali, terbawah sekali daripada neraka, iaitu neraka Jahannam tu. Na'udzubillah min Jahannam. Kita minta Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzubika min jahannam. Berkatilah minal jahim, daripada neraka jahim kerana panah. Panah dengan ada patak supaya tak ada beza mana dari segi seksa tu, dari segi azab tu. Tapi nak beza kata hak ni ya patak neraka, hak ni hak panah daripada neraka. Semua tu kita kena takut belaka. Kena bimbing atas diri kita belaka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Itulah hak Tuhan suruh tu. Suruh jaga, pegang diri kita dan keluarga kita, isteri kita, anak kita dari neraka Jahannam. Dari neraka. Nara daripada api neraka. Api neraka mana-mana ikut asal api neraka. Semuanya tak ada molek. Azim syadidun. Azimun syadidun alimun, pedihnya, sangat tenyo, teruknya. Tu semua sifat dia, tak molek belaka, tak ada kata rengeh, tak ada kata molek, tak ada. Na'udzubillah. Allahumma la taj'alna min ashabil jahim. Allahumma la taj'alna min ashabil jahim waj'alna min ashabi jannatil firdaus ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Itulah satu ayat daripada suratul Hadid ayat 19 yang kita boleh ambil pengajaran, iaitu kelebihan orang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Dan juga orang benar, orang mati syahid atau bersyahadah, mengucap 2 kalimah syahadah. Dan juga Allah Ta'ala jaga supaya kita jangan jadi orang yang telah ingkar, kufur dan mendustakan tentang tanda-tanda kebesaran Allah, ayatullah Subhanahu Wa Ta'ala atau ayat-ayat Quran. Maka itulah menjadi sebab kepada membawa kepada neraka jahim. Na'udzubillah min azabil jahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbana zalamna